Yalah, kalau ikutkan logik akal, kesalahan yang isteri saya buat tu tak adalah besar mana pun. Tapi saya waktu ni sekarang ni lah saya rasa amat-amat bengang. Rasa macam menyampah gila tau ni muka isteri saya. Pantang dia tersilap sikit. Memang mudahlah saya ni melenting. Saya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan quarters lagi. Jadinya, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni tajuk dia dekat sini penunggu quarters. Kita terus dengan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Shidi dan ini adalah pengalaman benar yang pernah berlaku pada diri saya sendiri dan isteri saya. Terjadinya kisah ni pada detik 1 Syawal. Saya ni dikejutkan dengan berita gembira oleh isteri bahawa isteri saya yang baru hamil anak pertama kami waktu tu. Kiranya best birthday present ever lah waktu tu. Memandangkan ulang tahun kelahiran saya ni jatuh pada sehari sebelum hari raya tu. Makanya saya pun nekatlah untuk setuju terima tawaran quarters yang baru saya dapat pada hari Isnin tu. Walaupun sewaktu lawatan ke unit quarters berkenaan sebelum ni, isteri saya ni pun dah kata macam tak berkenan. Dia kata tolak lah bang, rumah tu tak okey lah kan, dia tak suka. Memandangkan situasi quarters tu yang terlalu kotor, menyeramkan dan tak selesa dekat situ. Dan untuk pengetahuan anda semualah, quarters tersebut ni merupakan satu flat yang bercampur aduk dengan orang-orang awam. Adalah penghuni Cina yang dah renovate rumah. Ada nampak tau tokong besar gabak dekat ruang tamu rumah tu. Dan rumah yang saya cakap ni bertentangan betul dengan unit quarters yang kami nak dapat ni lah. Dan ada juga yang penghuni lain yang memelihara anjing lah, meskipun telah pun ditegar ataupun dilarang, tapi masih juga bela anjing kat dalam kawasan flat tu. Jadinya saya terpaksalah memujuk isteri saya ni untuk bermastautin saja dekat sana tu. Yalah, sebabnya memandangkan jarak rumah ibu saya dengan tempat kerja ni agak jauh, lebih kurang dalam 74 km kalau nak berulang-alik. Jauh gila kan. Jadi kami suami isteri ni bekerja di daerah yang sama. Yalah, meskipun berlainan dengan tempat kerja ni, selain daripada itu, isteri saya ni baru bleeding tau baru-baru ni, disebabkan oleh motor yang kami naiki ni sewaktu pulang ke rumah terlanggar lopak jalan tau, yang agak dalam juga. Dan waktu tu maghrib, jalan dah mula gelap. Dan salah saya sendirilah kerana gagal nak mengelak lopak tersebut. Dan Alhamdulillah, nasib baik baby tak ada masalah pun setelah diperiksa oleh pihak hospital. Cuma doktor bising je lah. Kata dia kenapa bawa motor lagi bahaya time-time macam ni. Doktor bising kan. Dan demi memikirkan kesejahteraan baby saya ni lah makanya isteri saya pun lah bersetuju lah untuk tinggal dekat quarters yang baru saya dapat ni. Dan salam pengenalan bermula selepas kami selesai mencuci rumah. Waktu tengah membaca ayat-ayat kursi tu, non-stop lah saya dengan isteri membaca. Tiba-tiba saya rasa satu hembusan angin kuat tau, menerpa ke arah muka saya ni, keluar daripada pintu rumah tu. Dan waktu tu jugalah anjing-anjing peliharaan jiran-jiran ni menyalak tau, menyalak secara berjemaah, ramai-ramai yang dekat luar tu kan. Agak pelik lah
Sebab semua kipas waktu tu dah dimatikan. Yelah, kami pun nak ngelakkan litar pintar sebab rumah tu belum check wiring dia lagi. Nah, memang sebelum ni dah pernah on kan, tapi ada litar pintar. Jadi sebab itulah waktu tu saya pun memang tak ada on kan sebarang kipas pun. Jadi mana datangnya angin tu? Dan waktu tu saya masih lagi diamkan je tau. Dan hari-hari berikutnya lah, isteri saya ni dah start mengadu. Katanya segala tindak tanduknya ataupun dia bergerak ke sana, dia rasa macam tak selesa sangat. Sebab apa kata dia? Dia rasa macam seolah-olah diperhatikan oleh seseorang tau. Dan sebenarnya saya pun perasan jugalah benda yang sama. Namun saya waktu tu ignore je lah sebab malas nak layan kan. Maksudnya macam ni. Aku tak kacau kau, kau janganlah kacau aku kan. Itu prinsip yang saya pegang waktu tu. Jadinya saya pun tak ada cerita lah pada sesiapa, pada isteri ke, pada sesiapa pun sebab saya tak nak mereka semua ni takut. Ataupun yang paling utama sekali, saya tak nak isteri saya takut. Namun, gangguan-gangguan ni makin menjadi-jadi tau, terjadi dekat rumah quarters kami ni. Dan apabila kami mengaji sesudah solat maghrib waktu tu, sambil menunggu waktu isyak, malam itu jugalah bermulanya pintu bilik ni diketuk tau. Namun, bila dah dicek, tak ada sesiapa pun. Dan bunyi perabot dia alih-alih dekat rumah tingkat atas ni. Sedangkan rumah tu memang kosong sebenarnya. Tak ada pun yang duduk dekat situ. Bunyi lesung batu bagai macam apa ditumbuk-tumbuk macam tu. Dan jadinya setelah kami mendapatkan nasihat daripada ustaz lah waktu rehat tengah hari tu, saya pulang ke quarters. Cadang-cadangnya untuk memagar rumah yang saya duduk ni lah. Dan seperti biasa, rasa macam ditenung seseorang tu. Waktu saya tengah mandi tengah-tengah hari tu, tetap saya rasai tau. Selesai saya mandi semua, saya pun bersiap-siap lah untuk nak menunaikan solat Zuhur dulu. Dan waktu saya ke bilik sebelah untuk nak ambil sejadah ni, saya dapat rasakan tau macam ada sesuatu je jalan dekat belakang saya rapat tau. Sebab saya rasa macam ada hembusan angin, hembusan nafas dekat tengkuk saya macam tu. Memang tergamam lah saya waktu tu. Bila saya toleh ke belakang, saya tak nampak apa-apa tau. Tapi dapat saya rasakan macam saya tengah bertentangan mata dengan seseorang. Tapi orang tu memang tak kelihatan langsung. Dan secara automatiknya lah, bulu roma saya ni terus berdiri tegak. Dan hasrat untuk solat di master bedroom ni pun saya batalkan lah. Cepat-cepatlah saya azankan sekeliling rumah ni dan mula mengenjis rumah ni dengan air yang dibekalkan oleh ustaz sambil membaca ayat kursi. Lampu dan kipas ni tak sempat tau saya nak matikan kerana saya dapat rasakan yang makhluk tu dia macam memang tengah marah tau. Saya rasa macam takut sangat waktu tu dalam rumah quarters tu lah. Dan lantas saya terus bergerak terus pergi ke pejabat balik semula. Jarak quarters dengan pejabat saya ni hanya 15 minit aja. Lebih kurang dalam 2 ke 3 kilometer macam tu. Dan igawan semakin dahsyat apabila isteri saya ni mula dapat melihat-lihat kelibat-kelibat dalam rumah ni bergerak laju tau dekat dalam kawasan rumah tu. Malah waktu tidur pun dapat dirasakan seseorang ni macam tengah baring dekat sebelah dia. Surah Yasin yang dimainkan melalui telefon ni memang kerap diberhentikan dengan sendiri. Bila saya ubah gunakan telefon yang lain pun, masih perkara yang sama ni masih terjadi. Surah-surah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ni, dia mati sendiri tau. Dan makcik sebelah rumah ni, dia mamak Muslim tau. Adalah dia tegur saya, dia kata, "Amboi, kerap sungguh no orang keluar masuk rumah ni tak sampai 2-3 bulan dah pindah keluar dah." Jadinya saya waktu ni saya pun iakan je lah. Mungkin tuntutan perkhidmatan agaknya. Start daripada tahun 2014 ni, puluhan surat dihantar atas nama 17 orang penghuni yang berbeza dekat rumah, dekat alamat quarters yang saya duduk ni lah. Bayangkanlah, dalam masa hanya 3 tahun je, seramai tu orang yang boleh pindah dan masuk dalam rumah ni dan tak sampai 3 bulan pula dah cabut keluar daripada rumah ni. Dan sekarang, saya hanya ada 2 pilihan saja, yakni kekal menghuni unit quarters tu ataupun kena pindah keluar. Yalah, nak mohon tukar quarters tak dilayan sebab kan saya ni wireless. Maksudnya tak ada kabel kata dia. Okeylah. Yalah, agak sadis lah meskipun sistem permohonan quarters ni telah dilaksanakan sepenuhnya melalui online. Namun, penggunaan kabel dasar laut ni masih diamalkan oleh pihak-pihak berkenaan lah. Mana yang faham tu faham lah kata dia. Okeylah. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengurangkan kadar gangguan, namun tak ada hasil langsung. Nak menyewa rumah luar kemampuan saya, memandangkan saya ni hanya kerani biasa je waktu tu.
Sedangkan harga sewa rumah dekat kawasan sini, dekat kawasan kota metropolitan ni memanglah mahal yang amat. Memanglah saya tak mampu. Dan saya telah meminta tolong daripada seorang ustaz lah yang bekerja sebagai kadi di Jabatan Agama Islam Negeri. Dia ni, ustaz ni pun satu bangunan dengan pejabat saya lah. Cuma berbeza tingkat je. Selain daripada itu, ustaz ni juga merupakan kaki tangan perubatan Islam di sebuah surau di tempat tinggal dia lah. Yang setelah ustaz berkenaan datang ke rumah, beliau pun menasihatkan kami agar berpindah keluar, kata dia. Kerana waktu tu kandungan isteri saya ni baru 2 bulan kan. Kecil lagi anak saya dalam perut tu. Amat-amatlah berisiko kepada baby jika berterusan tinggal dengan gangguan-gangguan yang makin lama makin dahsyat dan makin menjadi-jadi macam ni. Dalam situasi sekarang ni, saya tak sangguplah mengambil sebarang risiko yang boleh menjejaskan keadaan anak pertama kami. Dan selain tu, difahamkan juga bahawa unit quarters tersebut dihuni oleh keluarga jin tau. Kalau biasanya kata dia, kalau bunyi kursi yang dialih-alihkan tu, itu jin jantan. Kalau bunyi meja pula dialih-alihkan tu, itu jin tua. Dan bunyi lesung batu ni biasanya jin betina. Kalau bunyi yang main guli tu kan, tu katanya bunyi anak jin. Dan semua bunyi-bunyi tersebut ni ada semasa kami berada di dalam rumah tu tau. Yelah, jadinya lepas dah dengar nasihat daripada ustaz ni apa semua, saya pun memutuskan untuk menyewa di luar lah. Agak parah sebenarnya bagi keuangan saya, taraf keuangan saya waktu tu, kerana saya dah tak mampu sangat sebenarnya. Dan kerana kini, saya dengan isteri ni perlu berubat untuk memulihkan semula gangguan yang mula terdapat dalam badan masing-masing. Dan untuk makluman lah, semakan rekod penghuni sebelum ni lah, DTNB dan syarikat air mendapati bahawa unit quarters tersebut sebelum ni telah dipasangkan meter. Namun meter ni tak pernah aktif. Yakni maksud dia tu, penghuni ni tak pernah pun menggunakan bekalan air ataupun elektrik yang telah pun dipohon. Dalam erti kata lain, sewa tapi tak duduk. Macam tu. Dan ustaz pun ada menasihati saya untuk membuang segala perkakasan lama ni yang ditinggalkan oleh penghuni-penghuni sebelum ni. Dan selain tu, ustaz juga menegah kami untuk tidak makan segala jenis produk makanan berasaskan telur. Dan untuk makluman pada anda semualah, kata dia, telur ni merupakan makanan favourite jin. Jadinya silalah elak makan ataupun gunakan telur ni jika anda ni ada terkena dengan gangguan makhluk-makhluk halus ni. Makanya pagi ni waktu turun ke bawah sebelum pergi ke tempat kerja lah saya pun membawa lah keluar tika-tika serta sepapan telur yang baru je saya beli beberapa hari yang lepas. Amat mengejutkan Pada mulanya, tika-tika yang saya masukkan dalam plastik sampah hitam ni, ingat je lah, biasalah tika, berat tika, taklah berat mana kan? Namun, menjadi semakin berat dan semakin berat tatkala menghampiri tong sampah besar tu. Dan rasanya seperti saya waktu ni memikul batu-batu yang amat-amat berat dalam plastik tu. Jadi saya pun diamkan je lah. Daripada benda ni dah dapat sampai ke pengetahuan isteri lah. Dan untuk makluman, sewaktu dimasukkan telur ni ke dalam plastik sampah ni dekat hadapan rumah tu lah, saya pecah-pecahkan tau telur-telur tu semua dengan cara saya pijak semua sekali telur-telur tu. Sebenarnya tak baik juga kan kita pejak-pejak telur, pecah-pecahkan makanan macam tu kan. Namun sebenarnya niat saya ni, saya tak nak lah benda lah tu mengganggu manusia lain. Jika telur-telur tu mungkin ada orang ambil ke, orang gunakan ke kan. Jadi kan jadi masalah lain lagi. Kesian pula orang yang lain tu nanti. Yalah, cukuplah dia orang ni sekadar mengganggu saya dengan isterinya. Janganlah mudaratkan orang lain pula lagi. Jadi saya terpaksalah bertabah sehingga hujung bulan ni. Dan sewa sebulan quarters dikira hangus tau. Kerana tidak mendiami unit quarters tersebut melebihi 2 bulan. Dan yang lebih memilukan lagi lah, ibu saya melarang untuk saya dengan isteri ni untuk balik pergi rumah dia. Di kuarter lagi, katanya benda tu akan ikut balik. Mak saya pun takut juga, kata dia. Maka kami perlu mencarilah tempat yang boleh kami berteduh suami isteri ni secepat mungkin. Hanya tinggal 3 hari je waktu ni. Allahu, doakanlah isteri saya ni tabah menghadapi dugaan ini. Dan saya menjadi seorang yang cepat marah tahu waktu ni. Tak tahulah kenapa. Kasihan isteri saya. Yalah, kalau ikutkan logik akal, kesalahan yang isteri saya buat tu tak adalah besar mana pun. Tapi saya waktu ni sekarang ni lah saya rasa amat-amat bengang. Rasa macam menyampah gila tau ni muka isteri saya. Pantang dia tersilap sikit. Memang mudahlah saya ni melenting. Saya marah. Sebelum saya pindah ke quarters ni dulu, jarang saya rasa macam nak mengamuk tau. Dan ustaz tu cakap gangguan tu dah mula kacau jantung dan hati kami waktu ni. Dan benda tu mempengaruhi perasaan dan pertimbangan saya. Dan selain itu, makanan di rumah ni memang cepat basi tau. Nasi baru je masak dalam pukul 7 petang, dah pukul 11 malam tu dah lemau, dah basi, dah berair, dah becak dalam tu.
Dan ustaz pesan suruh masak cukup-cukup je. Jangan masak lebih-lebih, kata ustaz. Masak ngam-ngam untuk 2 orang makan je. Jadinya tak adalah berlaku terjadinya macam pembaziran macam tu. Kalau masak lebih nanti, makanan yang ada balance tu akan dimakan oleh jin-jin tu. Sebab itulah makanan tu jadi basi. Wallahu alam bisawab. Dan akhirnya saya dengan isteri pun berpindahlah keluar daripada rumah quarters tu. Alhamdulillah, rumah baru ni pun tak ada sebarang gangguan. Meskipun saya ataupun kami terpaksa berulang-alik daripada rumah ke tempat kerja ni lebih jauh, 100 kilometer setiap hari tau. Mak ai punyalah jauh kan pergi balik dia. Dan kini anak kami pun dah genap berusia 2 tahun dah. Dah boleh berjalan dah. Dah boleh berlari terkedik-kedik. Jadi disebabkan curious lah, saya pun minta tolong kawan untuk buat semakkan rekod unit quarters tersebut. Kata kawan saya, penyewa-penyewa yang baru selepas kami ni pun tak tahan juga. Lepas pindah masuk seminggu macam tu dah mohon tukar dah. Nak cari quarters lain, kata dia. Genap sebulan je dah cabut keluar dah. Kiranya unit quarters tu belum sampai level legend lagi lah sebenarnya. Sebab hanya kes dahsyat-dahsyat je baru dia akan tutup unit yang bermasalah ni tau. Dan Alhamdulillah lah, dari segi side positif dia, disebabkan dah lali lah saya ni dengan gangguan-gangguan dekat quarters tu lah. Saya sekarang ni dah boleh stay up seorang-seorang je dekat pejabat. Dan waktu hujung minggu ataupun waktu selepas bekerja, tak ada hal punya, kata dia. Sedangkan waktu ni, rakan sekerja-sekerja yang lain ni, malahan bos saya sendiri pun takut kalau nak suruh stay up ataupun stay dekat office tu. Yalah, bukannya saya riak, tapi level gangguan di pejabat tu tak sehebat level gangguan di unit quarters dahulu. Siap boleh menjelma-menjelma lagi kat dulu kan. Ini adalah antara hikmah yang saya nampak atas musibah yang kami hadapi dahulu. Dan sesungguhnya sesuatu ni tak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan. Jadinya bagi korang yang sedang diuji tu, kat luar sana, kata dia, banyakkanlah bersabar. Korang mampu hadapinya. Percayalah pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekian, Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah pembukaan untuk kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan ni? Agak panjang sikit lah, tapi worth it lah untuk dengar. Sebab ada pesanan-pesanan yang baik lah untuk kita semua. Ada orang kata bagi kita rasa macam rasa semangat sikit lah untuk meneruskan kehidupan walaupun kita diganggu kan. Kisah ni pada KSM ialah satu pasangan suami isteri yang baru je berkahwin, tapi dapat pula orang kata gangguan dalam quarters tu kan. Siapa harap-harap pada kita semua ni tak adalah dapat gangguan-gangguan ataupun dapat ujian yang sebegini rupa kan. Baiklah, okey korang, semoga korang terhibur dengan kisah yang pertama ni kan. Okey, jadinya KSM masih ada lagi kisah yang kedua. So korang stay tune sebab kita sambung dengan kisah yang kedua. Okay guys, baiklah. Kita sampai ke kisah yang kedua. Tajuk kisah yang kedua ni, quarters gulu. Gulu pula. Quarters guru. Jadinya saya terus dengan kisah yang kedua. Saya perkenalkan diri saya sebagai Sandra lah. Saya ni seorang orang kata gadis berasal daripada Sarawak. Dan kisah ni ataupun kejadian ni berlaku semasa saya masih ni berada dekat dalam sekolah rendah. Dan darjah 4 kalau saya tak silap lah. Dan sekolah saya ni pun bukanlah orang kata sekolah jenis pedalaman sangat. Cuma dulu-dulu ni tak ada jalan yang bagus. Dan semua jalan dekat kawasan sekolah saya ni semuanya belum ditar lagi. Dan sekarang dah bagus dah. Dah siap tar apa semua dah cun lah. Dan sekolah saya ni seberang sungai. Tak ada jalan darat tau. Dan jambatan gantung pun tak ada. Jadi sebenarnya kami beramai-ramai yang sekolah di sini sudah berkali-kali lah minta buatkan orang kata satu jambatan kat situ. Tapi tak ada juga. Ataupun maklum balas daripada pihak-pihak yang berwajib. Jadi terpaksalah kalau nak pergi ke sekolah ni ataupun kalau nak pergi ke seberang ni, kami kena naik sampan lah. Adalah juga tukang ambil budak-budak ni kalau untuk nak ke seberang. Tapi tu kadang-kadang lah. Kalau tak ada tu, itu yang jadi masalahnya pada kami semua yang nak pergi ke sekolah ke situ. Kena tunggu berjam-jam tau dekat seberang tu sampai tukang angkut ni sampai kat situ. Dan pernah jugalah kita orang bawa perahu orang tau. Kita curi perahu orang ni tanpa bagi tahu pada tuan punya tu terlebih dahulu. Dan kayu pakai selipar Jepun dia. Kayu untuk nak pergi ke sekolah tu punya pasal. Dan kat sekolah saya ni,
cikgu sering keluar masuk tau. Sebab banyak cikgu-cikgu sandaran kat situ. Tiap-tiap tahun mesti ada je cikgu baru. Ada je muka cikgu yang baru kat sekolah tu. Dan adalah seorang cikgu perempuan ni. Kira ni cikgu ni baru je lah berpindah ke sekolah kami. Dan itu pun katanya hanya sementara saja. Dan saya perkenalkanlah cikgu saya ni sebagai nama dia Cikgu Ita lah. Dan sebab dia ni cikgu baru dan dia ni tak biasalah dengan persekitaran sekolah saya ni, Cikgu Ita pula ditempatkan di sebuah quarters bertentangan dengan asrama perempuan. Dan quarters tu sebenarnya dah lama tau tak berpenghuni. Dan untuk pengetahuan korang semualah, quarters ni quarters lama tau. Quarters kayu. Dan cikgu yang duduk dekat quarters tu dulu telah berpindah ke quarters yang baru. Jadinya, selepas tamat waktu belajar malam lah, saya pun terus balik ke asrama lah. Sampai saja dekat asrama, saya tengok Cikgu Ita ni ada dekat depan asrama perempuan tu tau. Rupa-rupanya lah, dia nak ajak saya ni untuk temankan dia tidur. Katanya, dia takut tidur seorang-seorang. Jadinya, saya pun ajaklah sepupu saya untuk temankan sekali. Jadi, kami berdua pun okey je lah, temankan cikgu ni untuk tidur dekat ada punya quarters untuk cikgu ni lah. Cikgu kan, takkanlah kami nak tolak. 2-3 minggu lah tidur temankan Cikgu Ita ni. Memang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan rutin harian pun macam biasalah. Bangun awal pagi, terus kami berlari. Orang kata pergi ke asrama sebab nak mandi siap-siap cepat-cepat. Sebab takut tak dapat nak sarapan, nak pergi sekolah lagi kan. Jadi lepas habis kelas malam je, terus kami pergi ke rumah cikgu untuk tidur dengan cikgu ni lah. Seronok jugalah sebenarnya dapat duduk kat rumah cikgu ni. Sebabnya, Cikgu Ita ni banyak simpan jajan-jajan. Banyak simpan makanan. Kata dia, budak-budak kan memanglah suka kalau dapat makanan gula-gula, kopok-kopok ni semua. Bukannya tak ada kantin untuk nak dibeli, tapi katanya jimatlah sikit duit. Tak adalah membazir. Jadi duit tu nanti bolehlah digunakan untuk jadi tambang untuk balik ke kampung. Okey. Seperti biasalah, lepas habis kelas pergi rumah cikgu apa semua. Sebelum tidur ni, tengok cikgu cek lah hasil kerja-kerja murid. Orang kata tanda buku macam tu kan. Kira-kira dalam pukul 9 macam tu, kita orang akan masuklah tidur. Dan quarters tu ada 2 bilik tau. Kita orang tidur dalam satu bilik. Nampak sangat dan cikgu tu pun penakut sebenarnya. Saya pun apa kurangnya lagilah penakut kan. Dan cikgu pula tidur dekat tepi tingkap. Dan saya kat tengah-tengah dengan sepupu saya dekat tepi saya. Dan saya perkenalkan sepupu saya ni tak nama dia Ina lah. Dan pada satu malam kami orang ni tengah tidur awal lah. Kita orang pun dah tidur, masuk tidur waktu tu. Dan jana kuasa pun ataupun generator lah pun belum dimatikan. Dulu-dulu tak ada elektrik. Jadi sekolah kita orang ni gunakan generator ni. Jadinya undang-undangnya lah pukul 10 malam kena matikan tau generator tu. Dan malam tu punyalah sunyi tau. Tak macam malam-malam sebelumnya. Hanya ada cahaya je daripada luar ni yang menerangi bilik cikgu ni. Tiba-tiba saya terbangun daripada tidur. Dan waktu tu adalah dalam kira-kira pukul 3 pagi macam tu. Daripada jauh ni kedengaran suara anjing menyalak-nyalak tau. Dan serentak dengan itu, dengar macam orang berjalan tau dekat bawah quarters tu. Sebab bunyi seretan slipper tu memang jelas sekali. Dan saya pun apa lagi, teruslah tarik selimut ni sampai ke kepala. Dan kata berpeluh, tak payah cakap lah. Memang saya dah macam mandi peluh dah. Dah lah tak ada kipas. Lepas tu dengan takutnya lagi kan. Dan saya pun tak tahulah bila masa saya terlena. Dan pagi tu, saya dengar jana kuasa ataupun generator ni dihidupkan. Terus automatik lampu terus pasang, terus terang benderang lah. Dan saya dengan Ina pun teruslah berlari balik ke asrama kami. Dan saya langsung tak ada cerita pasal apa yang saya dengar malam tu pada Ina tu. Dan saya biarkan je. Saya takut nanti Kang Ina pula takut. Dan malam seterusnya lah, saya kena lagi tau. Saya terbangun kira-kira dalam pukul jam 3 pagi macam tu. Sama lagi masih dengan masa yang malam pertama tu. Yang kali ni lagilah buat saya betul-betul takut tau. Saya terdengar suara perempuan macam ketawa. Dan bila dengar tu memang meremang habislah saya masa tu. Dan masa tu saya hanya ingat Tuhan je lah. Dan saya pun bacalah apa yang patut mengikut ajaran Kristen. Dan saya dengar suara tu macam daripada jauh tau. Tiba-tiba teringat pula. Orang kata kalau benda tu bunyinya jauh, dia dekat sebenarnya. Dan bunyinya bukan seorang tau. Macam ramai tau. Macam 2-3 orang macam tu lah. Dia orang ketawa terkekek-kekek macam tu dah. Lah saya pun tak pastilah berapa orang yang ketawa sebenarnya. Sebab saya tak nampak. Jadi waktu ni saya pun tepuk-tepuk lengan si Ina ni supaya suruh dia bangun lah. Boleh pula dia mengiring membelakangi saya ni. Dengan selamba je dia buat tak tahu je saya kejutkan dia. Terus dia sambung tidur semula.
Nak kejutkan cikgu ni memang taklah, tak pasal-pasal pula. Kena marah dengan cikgu Ita ni sekarang. Dia waktu ni kan, saya diam je lah dengar benda tu ketawa macam ada pesta tau. Bergembira benar lah dia orang ni. Apa yang saya dengar tu, benda tu macam daripada arah quarters tukang masak kita orang tau masa tu. Dan sebelah quarters tukang masak tu adalah hutan tebal tau. Takkan pula lah tukang masak dengan pekerja-pekerja kantin ni nak ketawa buat parti malam-malam pukul 3 pagi macam ni kan. Apalah yang agaknya kelakar sangat malam buta, pagi-pagi buta ni kan. Bukan satu malam je tau saya kena gangguan, saya kena dengar benda-benda ataupun bunyi mengilai-mengilai ni. Banyak malam saya dengar benda ni. Tapi saya tetap rahsiakan daripada pengetahuan cikgu dengan Ina ni. Dan 3 bulan kemudian lah, ada seorang cikgu baru pula masuk. Jadi tinggallah cikgu baru tu dengan cikgu Ita. Walaupun ada cikgu baru ni, masih juga cikgu bawa saya dengan Ina ni tidur dengan dia. Kalau dia tak balik kampung lah. Maklumlah, cikgu Ita ni akan balik kampung 2 minggu sekali. Dan apabila saya masuk tingkatan 1, barulah saya cerita perkara ni dengan si Ina tu. Dan pengalaman waktu saya tidur dekat rumah cikgu Ita tu. Dan waktu tu dia kata, dia tak pernah dengar apa-apa pun. Dia tidur okey je, nyenyak je. Memanglah kau tu tidur mati, kata dia kan. Dan pada cikgu Ita tu pun saya tak pernah cerita apa-apa pun sampai sekarang. Mungkinlah dia tahu dan pernah dengar sebenarnya. Tapi dia pun tak berani nak cerita pada kita orang. Dan sampai sekarang ni, saya masih tertanya-tanya. Apakah benda yang ketawa-ketawa sangat-sangat tu menyesakkan ketawa kan? Apakah itu yang dipanggil Cik Lang ataupun Cik Ponti? Dan saya pun sebenarnya memang tak tahu apa-apa lah kan. Okeylah. Setakat ni je lah kisah yang saya ingin sampaikan pada pendengar-pendengar KSM. Semoga anda semua terhibur. Dan ini adalah kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, terima kasih pada yang sudi mendengar kisah ini sehingga habis. Okey, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ini, kita dengar sedikit pesan daripada Ustaz. Seorang wanita ada bulu kaki macam lelaki. Adakah boleh cabut bulu kaki itu? Sebab tak suka dia tengok. Terima kasih. Ropang bulu kaki. Dia boleh tak cukup? Tak kenang tengok bulu kaki. Dengar baik-baik orang faham, orang karak. Tubuh manusia ni antaranya bulu. Termasuk rambut semualah. Maka bulu rambut misai janggut kita ni ada 3 hukum. Yang pertama datang dalam hadis-hadis suruh cukur. Okey? Contoh bulu ketiak dan misai. Contoh bulu kemaluan. Itu perintah sunat cukur. Siapa yang cukur dapat pahala, tak cukur tak berdosa. Siapa cukur misai dapat pahala, tak cukur tak berdosa. Kerana bukan haram simpan misai. Okey. Itu satu babak yang sunat cukur. Yang kedua, yang dilarang cukur. Contoh, bulu kening. Nabi kata, la'anallahu namisat wal mutanamisat. Allah laknat perempuan-perempuan yang cukur bulu kening. Nampak? Sini tak ramai cukur bulu kening. Nak ramai di bawah sana. Yang banyak bangunan tinggi. Mana? KL Lupo. Cukur bulu kening. Kemudian ambil pen toreh. Hukumnya namis dia panggil. Nah, la'nallah, Allah laknat. Dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibn Hajar kata jika hadis itu bermula dengan laknat, maka jenayah yang dilakukan itu dosa besar. Jadi cukur kening dosa besar. Banyak. Cukur kening, lepas tu ambil pen beli kat pasar malam, gerak buat kening. Lening pesen baru, dia ada kertas gini, dia ada lubang dah. Ada lubang gitu. Dia ada lubang. Tengok dah dalam TikTok ni. Dia buat lubang ni. Dia buat lubang itu. Dia buat lubang, dia ambil cat, dia sapu. Ting, dia pergi kening. Hukumnya kena laknat. Kerana buang yang asal, lukis yang baru. Faham? Jangan buat lagu tu. Itu contoh. Dan yang ketiga, yang pertama yang disuruh cabut, suruh gunting, suruh cukur. Yang kedua yang dilarang. Yang ketiga, dalam hadis tak ada suruh cukur, tak ada suruh simpan. Larang pun tidak, suruh pun tidak. Termasuk bulu tangan, bulu kaki. Okey, kita tak jumpa hadis cukurlah bulu kaki, tak ada. Okey,
kita tak akan jumpa hadis jangan cukur bulu tangan. Faham? Jadi bila tak ada larang, tak ada suruh, maka al-umuru bimaqasidiha. Segala yang kita buat bergantung pada tujuan. Apa tujuan kamu wahai perempuan cukur bulu kaki? Kerana lebat sangat, tak molek, nampak macam laki-laki je. Boleh cukur, harus. Kerana elak cukur itu benar pada syarak. Kesian juga ada perempuan yang bulu keting penuh ni. Nak kahwin. Kalau tak kahwin, yang lama dah kahwin okey lah. Yang baru kahwin terkejut laki dia tengok. Nampak? Malam pengantin, laki-laki masuk dalam bilik pengantin perempuan berayun kaki gitu. Berayun kaki, pakai belah, pakai apa, ayun kaki atas katil. Dah bulu geting penuh sini, bulu betik. Nah, terjun kok dikat pengantin lelaki. Mak tu kata, apa mu lari binimu kata malam pengantin? Bukan bini saya. Dah siapa? Goalkeeper JDT. Dah lapak bulu kaki. Nah, jadi dicukur. Nah, action tarik perhatian suami. Harus. Okey? Orang laki-laki pun cukur bulu kaki. Apa? Tengok sebab. Apa sebab cukur bulu kaki ni? Sebab nak nampak licin macam perempuan. Haram. Kenapa? Nabi kata la'anallahu rijala yatashabbahuna bin nisa. Allah laknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Haram. Tapi kalau lebat sangat dicukur supaya senang pergi masjid. Kenapa? Bila lebat sangat bulu betis dia banyak lekat kemucuk. Jadi buang kemucuk je 20 minit. Habis dah salam tu imam. Baru nak habis buang kemucuk. Tak dang sama semayang jemaah. Maka dibenarkan cukur. Bukan nak menyerupai perempuan. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga terhibur. Ampunkan saya lah kalau tersalah kata, tersilap bahasa ya.